termampu untuk kita ingat dan untuk menambahkan lagi sikit sebanyak ilmu dan pengetahuan yang telah sedia ada kepada kita, insya-Allah. Tuan-tuan, malam ni kita mula masuk ke bab yang ke-13 setakat inilah. Daripada bab yang pertama lah ni, malam ni kita bab yang ke-13 atau pasal yang ke-13 yang didedahkan untuk kita dalam kitab kita oleh Syekh Abi Bakr Al-Jazairi ini. Jadi tuan-tuan, kebetulannya timbul persoalan-persoalan yang berlaku di kalangan masyarakat kita, terutama mutaakhir ini, dalam konteks hubungan orang-orang Islam dengan orang bukan Islam, yang kadang-kadang diambil kesempatan oleh sesetengah pihak untuk meletakkan keadaan seolah-olah ada benda yang tak betul kepada Islam itu yang tak boleh diterima oleh ramai, wal'iyadzabillah. Dan ada yang membuat salah tohmahan seolah-olah Islam itu satu agama yang ekstrim, sehingga mereka mempertikaikan secara terbuka maknanya yang lain daripada Islam itu tak ekstrim, yang paling ekstrimnya ialah Islam. Inilah tuan-tuan kejayaan musuh-musuh Islam, sikit demi sedikit dia melangkah masuk ke dalam masyarakat umat Islam. Kalau kita ingat dalam sejarah semasa pemerintahan Osmaniyah di Turki, pada beberapa ketika dulu, saya pun tak ingat tepat tahun tu bila, kata kita renung balik apabila empire Islam di bawah pimpinan yang dikatakan Osmaniyah dengan gelaran Osmaniyah pada ketika itu menguasai bumi Turki, yang menjadi induk kepada masyarakat terutama sekali di Timur Tengah pada ketika itu, orang yang memainkan peranan untuk menghancurkan persepsi masyarakat, kefahaman masyarakat, pendekatan masyarakat ramai kepada Islam ni ialah dikenali dengan tokoh yang utama yang bagi mereka tercatat dalam Islam ialah Kamal Atatürk. Kita baca sejarah Kamal Atatürk ni merosakkan dengan berbagai fitnah dan tohmahan kepada kedamaian, keamanan, kekuatan Osmaniyah di Turki, sehingga akhir sudahnya Osmaniyah Turki itu orang kata kalau boleh guna pinjam sekejap dalam bahasa runtuh, walaupun kita orang Islam ni tak mau guna bahasa runtuh tu, tapi hakikatnya menjadi hancur dan runtuh kekuatan Osmaniyah di Turki, kerana ramai di kalangan masyarakat di Turki pada ketika itu terpengaruh dengan diayah-diayah yang dibawa oleh Kamal Atatürk ini sendiri. Pendekatan yang dibawa oleh Kamal Atatürk yang pertama sekali meletakkan Islami ekstrim dan berbagai-bagai hujah liberal dia, berbagai-bagai hujah sekular yang dia masukkan ke dalam tu, dan setengah pada pemikiran biasa yang terlupa dengan rujukan Al-Quranul Karim dan lupa dengan bimbingan yang dibimbing oleh baginda Rasulullah SAW, terpengaruh dengan pahaman itu. Kekuatan kekuatan Empire Osmaniyah itu runtuh di Turki, sehinggalah beberapa tahun kebelakangan ini baru dapat, orang kata kalau boleh kita guna bahasa sembang kita, orang kata dapat bertok teh balik lah, bertok teh balik, belajar berjalan balik, yang dipimpin oleh Erdogan yang kebelakangan ini, walaupun tak sepenuhnya seperti mana yang telah berlaku pada zaman itu di Turki. Jadi tuan-tuan, kejayaannya ialah memisahnya. Sebab itu dia berjaya bawa masuk fahaman sekular, berjaya bawa masuk fahaman-fahaman di luar daripada ajaran Islam, yang akhir sekali meletakkan bahawa Islam itu ekstrim. Jadi kalau kita baca dalam benda-benda ni, kedudukan macam ni tuan-tuan, inilah yang harus umat Islam di mana-mana juga, termasuklah di negara kita ni, harus berwaspada. Pasal orang kata pepatah Melayu duk kata dah,
Jerat tak pernah lupa pelanduk. Pelanduk yang duk terlupa jerat tu. Jadi jerat-jerat ni, jerat-jerat pelanduk ni merata corok ada. Kita harus waspada. Sebijak mana, cerdik mana pun pelanduk, kalau ikut dalam bahasa yang diketengahkan, tapi ada ketika dia terjerat dengan kerana dia lupa jerat. Dia lupa dia lupa jerat tu. Jerat duk tunggu je. Begitulah dengan musuh-musuh Islam ni, dia tunggu masa. Lebih-lebih lagi dalam dunia Allah ni, dengan penuh dengan fitnahnya, penuh dengan apa orang kata logik akal untuk menolak Islam, dan sentimen-sentimen ini dibawa masuk begitu mudah. Wallahu a'lam, tuan-tuan. Kalau nak baca cerita panjang lagi Kamal Atatürk ni, kalau saya boleh ambil masa 4-5 minit lah, takat mana boleh, untuk kita menjadi bahan renungan kita bersama. Yang ambil orang yang ambil pandangan Kamal Atatürk ni bukan orang-orang lekeh, bukan orang koman-koman, bukan orang tak mengaji, bukan orang di luar daripada orang Arab, tapi di kalangan orang Arab sendiri. Siapa dia, tuan-tuan? Yang hebat sekali ialah Profesor Dr. Abdul Razik. Profesor Dr. Abdul Razik ni salah seorang daripada graduan bertaraf PhD daripada Al-Azhar University pada ketika itu. Itu Dr. Ali Abdul Razik. Dialah yang bawa masuk perendang lagi, peluah lagi pahaman Kamal Atatürk ni ke negara-negara Arab. Termasuklah yang pertama sekali dia dapat meruntuhkan tamadun Mesir pada ketika itu, Ali Abdul Razik. Sehingga kan pihak Al-Azhar bertindak dengan tegas, menarik balik ijazah dia, menarik balik ke segalanya kepada dia, pinggirkan, ketepikan terus Dr. Abdul Razik ini daripada institusi yang agung ni, Al-Azhar University. Itu, tuan-tuan. Jadi pengaruh Ali Abdul Razik ni turun-temurun, bawa ke sana, bawa sini ke dunia Arab. Maka itulah setengah-setengah negara Arab tu yang mungkin sampai hari ni dah pun terpengaruh. Dulu alhamdulillah lah terpengaruh dah. Ni tuan-tuan, kalau kita boleh sebutlah, tuan-tuan. Saya tak tahulah yang sahabat kita duk rakam ni, takut dia viral atau corok, takut jadi fitnah pula. Tapi tuan-tuan sendiri pun fahamlah bahawa Allah ni dulu bukan kata kita duk di Kulim ni dia tak termasuk akal. Dunia luar, dunia Islam pun tak masuk akal. Kalau di dunia hari ni semua negara di dunia ada kementerian, bahagian kementerian ni dimaksud yang fokus dalam hal ehwal Islam ni dipanggil kementerian Menteri Wakaf. Menteri Wakaf. Di Saudi pun Menteri Wakaf. Dimaksud Menteri Wakaf. Menteri Wakaf maksud ni, tuan-tuan, mengeluarkan satu kenyataan perkeliling supaya tidak dibenarkan mana-mana surau, mana-mana masjid di seluruh masjid semayang raib kepada Allahyarham Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Tengok tu sekular dia sampai tahu tu. Tu. Walhanya Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi ni dia? Anak masjid lahir di masjid, tanah tumpah darah di masjid, dibuang daerah ke Qatar, tuan-tuan. Sampailah umur dia 96 tahun, duduk di perantauan negara orang, tak boleh balik ke masjid. Tak boleh balik, sudah kawan tu meninggal, orang masjid tak di masjid tak benar, dia sembahyang raib pun. Tu bayang tengok, tuan-tuan, sampai terang tu. Tu kalau kita nak baca lagi sudut kejayaan itulah. Kalau satu lagi, tuan-tuan, negara lain tak wujud, termasuklah negara kita ni belum lagi. Wallahu alam, kita minta ke depan ni tak ada juga. Mana ada, termasuklah di Australia, termasuklah di United Kingdom sendiri pun tak ada kementerian yang nama dia Kementerian Hiburan. Tapi Saudi baru tumbuh Kementerian Hiburan, fokus masalah hiburannya. Sehingga generasi muda lah, saya tak tahulah dia anak raja ke anak apa atau umur tak sampai 30 lagi dilantik jadi menteri. Kalau berita yang kita baca ni benarlah yang saya cakap ni. Kalau berita ni tak betul lah saya cakap. Maknanya 20 lebih umur tak sampai 30 dilantik jadi menteri untuk nak fokus, diberi bajet khusus untuk nak fokus tentang hiburan. Ni tuan-tuan.
Mana ada di Malaysia tak ada menteri hiburan. Kalau menteri itu nak berhibur sendiri, itu bak dia lah satu peruntukan khusus daripada kerajaan, daripada kelulusan orang kata apa, peruntukan kerajaan ni untuk hiburan tak ada, khusus untuk itu tak ada. Ni Saudi buat. Sebab itulah tak pernah ada kita dengar konsert di tanah Arab Saudi ni sendiri, tapi baru ni mereka boleh buat dah di Riyadh ada konsert dah. Mereka menggalakkan supaya wanita-wanita Saudi pun buka muka dah, boleh kena tunjuk ke orang. Ni tuan-tuan, ni zaman-zaman mutaakhir ni tuan-tuan. Dia masuk pengaruh apa ni? Pengaruh dulu lah. Berapa puluh tahun, berapa ratus tahun dah daripada pembawaan Kamal Atatürk yang memisahkan meletakkan bahawa Islam yang ekstrim tak boleh nak dijalankan dakwah kepada orang-orang yang semua ni. Maknanya dalam arti kata dakwah dalam konteks yang sempit, tidak berasaskan kepada Al-Quran, tak berasaskan kepada hadis atau bagi hadis baginda Rasulullah SAW. Jadi wallahu a'lam tuan-tuan, yang kita sembang ni pun supaya kita dapat ramai-ramai berwaspada, supaya benda-benda yang macam ini jangan kita biarkan menular masuk tuan-tuan ke dalam negara kita. Terutamalah ni orang suka pakai topeng. Bertopengkan ini sebenarnya dia menyimpang daripada Islam. Tu dia buat tu tadi topeng aja, nak cop aja, nak rubber stamp aja, tapi hati perut dia sebenarnya anti Islam, tak kira dah, benci kira pada Islam. Ni jaga wallahu alam tuan-tuan. Saya malaslah nak sebut kerana tuan-tuan lebih faham lagi. Ada menteri-menteri yang memegang kementerian-kementerian tertentu di tempat kita lah ni, hak baru ni. Tak tahulah tu, saya malah lebih lagi mereka kata apa pula. Tapi tuan-tuan boleh renung satu persatu. Kalau saya ambil daripada situ, ambil daripada cerita Kamal Atatürk tu sampai runtuh Empire Osmaniyah. Jadi bab kita malam ni insya-Allah, kalau tak sedetail mana pun, tapi setidak-tidaknya menjadi satu orang kata apa, satu pengetahuan secara umum, ataupun dia kata knowledge umumnya tentang sebenarnya yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga apa yang telah diketerangkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dengan orang bukan Islam ni, kita bukan pasang gate terus, makna tak pasang dinding terus, tak pasang hadang pengadang terus. Makna nak kata ekstrim, nak kata apa tu tak betul lah. Awal-awal lagi tak ada lah. Sebab orang Islam dengan yang bukan Islam ni, perhubungan dia diletakkan dengan suatu ciri adab yang tertentu. Makna tak boleh sembarangan, tak boleh sembrono. Orang kata lagu tu. Dalam bahasa mudahnya, ini yang kita akan tengok dalam bab yang ke-13 ni. Mukadimah malam ni panjang sikit tuan-tuan, nak masuk bab ni. Pasal orang duk confuse lah, orang duk patai ni ekstrim. Ya sebab itulah ni negara jiran kita Pulau Pinang dah keluar arahan dah. Tak boleh masjid-masjid guna pembesar suara selain daripada untuk nak azan. Ni tuan-tuan, pasal apa? Orang lain duk kacau kata hingat. Hak perut pedai, hak duk ada tu pun dia pun serupa tu juga. Maka dia guna ni ni keluar perut pedai ni, kira berat dah tu. Ni tu. Tambah kuliah-kuliah macam ni lagi tak boleh lah. Pasal apa? Mereka nak sekat dakwah tu. Arti boleh jarum-jarum musuh supaya dakwah tu tak sampai, pengajaran Islam tu tak sampai kepada masyarakat ramai. Hak tu kalau boleh buat hak tu lagi bagus. Sebab tu dia guna hak ni. Jadi dia guna jugalah hak macam orang yang macam Dr. Ali Abdul Razik tadi. Muka Islam apa semua Islam, bangsa pun Arab, tapi sebenarnya hati perut anti Islam. Dia guna hak itulah yang duduk dalam jawatan-jawatan ni. Muka kalau kita cakap Melayu kan, muka Melayu, cakap Melayu, boleh jadi kok ni pun macam Melayu, tapi hati perut orang tu anti Islam. Hak tu dia ambil, dia bagi jawatan, bayar gaji besar, beri kuasa untuk menyekat Islam. Allah, kalaulah dia bagi peringatan kepada pihak jawatan kuasa masjid supaya berwaspada untuk menggunakan mic tu tadi, volume jangan
full sangat. Kalau hak tu betul ni dak larang terus. Larang terus. Hak ni yang kita duk terima rungutan daripada sahabat-sahabat kita. Lebih-lebih lagi kuliah-kuliah pengajian tak boleh. Hak boleh gagah lepas pada azan. Hak yang dibenarkan sikit pun apa ni, khutbah jemaah, khutbah pun tak boleh corong tu keluar dalam. Tu tuan-tuan, cara dakwah daripada sekat. Kita selama ni pun cuba kita tanya orang perempuan, terutama sekali orang perempuan lah, hak tua-tua. Ialah kita tahu hukum dalam bab Jumaat ni tak wajib, tak bukan jadi fardu ain kepada mereka. Tapi kalau mereka buat Jumaat, makna lepas fardu, lepas zuhur mereka. Tapi hak yang duduk rumah kau dekat masjid tu tumpang dengar khutbah melalui corong-corong masjid tu tadilah. Lah ni hak tu pun mereka sekat supaya orang hak duduk rumah pun tak dengar. Nu hak duduk dalam pantang, hak haid, hak nifas, hak duduk dalam apa, hak uzak, hak apa tu tak dengar khutbah. Walhai orang tua-tua dulu-dulu ni dan ahli keluarga kita pun hak tak mai, tak hak duduk rumah, anak isteri hak perempuan ni tak mai Jumaat tapi depa dengar khutbah. Tu sampai tahu tu tuan-tuan. Allah. Kita nak guna bahasa apa? Ni. Wa qala al-musannif rahimahullah. Seorang muslim berkeyakinan bahawa semua agama dan pegangan-pegangan kepercayaan manusia, ni seorang muslim berkeyakinan bahawa semua agama dan pegangan-pegangan kepercayaan manusia adalah palsu belaka. Semua agama dan apa-apa juga pegangan kepercayaan manusia palsu belaka. Dan pengikut agama tersebut adalah kafir semuanya, kecuali agama Islam. Kerana ia sahaja agama yang benar dan penganut-penganutnya dikira mukminin muslimin. Itu nak bawa orang Islam apa dia, Al-Quran lagu tu, hadis Rasulullah kata gitu, semua agama lain tu tak betul belakang betul Islam. Oleh itu, apabila seseorang mukmin muslim tidak menghayati tuntutan kehendak yang agama lain atau pahaman lain, kepercayaan lain daripada Islam, tak boleh kata dia ekstrim. Pasal sepatutnya ke hak itulah kita kata dia tu bagus pasal dia kepatuh. Ni dah bukan duk suruh dalam Islam ni kita orang Islam pergi tempat kuil duk meloncat sekali kuil lah. Kena raya Hindu kita pun duk kena sangkut bunga malai di tengkok ya. Yang ada dalam ajaran Islam ialah suruh pegang tasbih. Dia tu bagus semua tu, tengok raya Hindu dia pun meloncat sekali dengan Hindu juga. Betul ke tu? Tak betul. Bukan kira siapa buat. Kalau mak bapak kita sendiri buat pun kita kena kata tak betul. Pasal Islam, Al-Quran menafikan. Jangan duk turut. Kalau mereka duk pergi tokong duk depan duk pergi angkat ni, kita pun nak timbul harmoni antara berbilang kaum, maka kita pun pergi angkat tangan ke tokong tu seperti bagus pasal apa, hang jaga hati. Tak betul. Pasal apa? Hang Islam tak? Kalau hang Islam, perbuatan tu adalah syirik, ditegah. Jadi orang yang tak buat itu jangan selalu kata Tok Imam ni mentang-mentang dia jadi Tok Imam ekstrim sangat, tak hormat langsung agama lain. Dia bukan. Tak boleh melibat dengan sebarang upacara dan acara lain daripada Islam. Islam ni walaupun hang kena tonggek pungkoh, tak dari di lantai, sujud kepada Allah, hang kena buat. Pasal apa? Kamu orang Islam. Tak dikatakan hak tu sebagai pelampau. Itu hak, itu dia orang kata apa, kedudukan antara Islam dengan orang bukan Islam. Dan orang bukan Islam harus faham benda ni. Apabila orang Islam faham benda ni, dia tak terima masalah ekstrim. Kita tak piduk sembah tokong dia, bukan bermakna kita nak ekstrim kepada dia dah. Bukan kata kita ni tak boleh harmoni dengan dia, tak. Ni tuan-tuan. Tapi lah ni nak suruh buat segala, seronoi belakang. Ni tuan-tuan. Ni kena jaga ni. Ialah setakat kita agak dewasa lah ni kita dan lagi faham yang kita duk sembang ni, terutama sekali ialah kepada generasi anak-anak kita yang baru apa ni, yang baru duk umur 7-8 tahun ni tuan-tuan, peringkat sekolah rendah. Itu yang kita bimbang.
tu yang kita harap, pendidikan kepada sekolah-sekolah agama ni dapat dipertingkatkan. Pasal apa timbul dah suara-suara cemburu ni kepada pendidikan Islam dalam negara. Budak-budak anak hantar tadika Islam, hantar kat pasti, hantar apa tu curiga. Ni pasal apa? Pasal you isi duk asak masuk. You isi duk asak masuk ni. United Education Chinese ni duk asak masuk melalui Dongzong ni pasal ni. Ni pun masuk dalam kepala orang Melayu juga. Setengah pada setengah tu. Betul. Hak yang kita doa ada dalam masyarakat dah ni, anak erti baca doa makan pun pasal dia pastilah. Bukan di kindergarten. Ni kita pun hak ada anak cucu hak baru ialah duk telok lagi umur 6 tahun, umur 5 tahun dah duk pasti ni nak makan suruh dia baca doa makan. Dia baca juga telok dia. Kita pun suruh tadi tu pasal beri galakkan duk dengan pendidikan. Hak reti semayang pun hak tu lah juga. Hak ni yang dicemburui oleh musuh dan suruh dikaji balik. Tu kita harap kepada Yang Berhormat Menteri Pendidikan yang baru dapat fokus benar-benar lagu ni, dapat orang kata apa, menangkis usaha-usaha yang halus, jarum-jarum buruk yang dibawa oleh musuh ni, insya-Allah. Hak itulah doa kita, harapan kita. Pasal apa? Kecuali agama Islam tadi, kerana ia sahaja agama yang benar dan penganut-penganutnya dikira mukminin muslimin. Dikira mukminin dan muslimin, hak tu aja. Di mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat yang ke-19 ni tuan-tuan. Ali Imran ayat yang ke-19. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Ad-din. Ni kalau kita lihat pula kepada tokoh-tokoh ulama ilmuwan Islam ni, ad-din ni makna din ni bukan kata bentuk totok, maknanya dalam terjemahan agama tu tadi semata-mata. Ad-din tu tadi dari sisi para ulama menekankan yang diterjemahkan oleh orang lain ke dalam bahasa Inggerisnya, ad-din dia panggil apa? Dia panggil way of life. Way of life maknanya bukan saja kita terjemah dalam skop agama dalam bahasa yang biasa, tapi tata cara hidup. Apabila sebut tata cara hidup, gerak diam kita, pejam celek kita, apa orang kata gelap cerah kita, tidur bangun kita adalah tertakluk kepada way of life tadi lah. Tak boleh bebas buat ikut suka hati, tak boleh ikut perasaan, tak boleh ikut hati, tak boleh ikut okok ni. Tu. Sebab dia ada peraturan dia, ada undang-undang dia. Oleh itu, hak yang peraturan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala ialah peraturan Islam. Itu ad-din, inna dina 'indallahil Islam. Dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah yang sama, iaitu ayat yang ke-85, makna dalam surah Ali Imran juga ayat yang ke-85 ni, wa qala Allah Subhanahu wa taala wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Terjemahannya di sini, sesiapa mencari agama selain daripada agama Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan iaitu orang itu di akhirat nanti adalah tergolong daripada orang-orang yang rugi. Hak ni ajaran Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Maknanya jangan duk cari hak lain daripada Islam. Siapa yang mencari yang lain daripada Islam sebagai pegangan dia, sebagai tata cara hidup dia, sebagai way of life dia, maka sama sekali falan yuqbala minhu. Allahu akbar, tuan-tuan. Allah tak kata fala yuqbala minhu, tapi Allah tekankan falan yuqbala minhu. Ini siapa mengaji bahasa Arab lagi faham. Kalau la makna tidak, lan pun makna tidak. Tapi pasal pada ayat ni tak guna la, dia guna lan. Pasal dalam kaedah bahasa Arab, nahwu Arab, kalau
Kalau dengan la, dia ada tempoh, ada ketika, ada waktu. Macam kita katakan, kawan saya tu mat tu tak mai malam ni. Tak, tu tak mai malam ni ya, malam esok boleh jadi dia mai. Malam lusa dia boleh jadi dia mai, malam kemarin dia mai. Tapi falan yuqbala minhu an-nafyu billan lil abad. Tu kaedah dia. An-nafyu billan lil abad, lil abad, menafikan dengan lan, walaupun kita terjemah Melayu dengan tidak juga, tidak dengan daripada lan tu sendiri bermakna lil abad, sampai bila-bila pun, selama-lama. Jadi fala yuqbala minhu, siapa yang cari tata cara hidup selain daripada tata cara hidup Islam, sampai bila-bila Tuhan tak terima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sebab itulah maknanya dia di akhirat esok dia tergolong daripada orang yang rugi. Tuan-tuan. Jadi apa benar tata cara? Hak Islam tak letak tata cara apa benar? Yang kita duk faham, dah duk tahu dah daripada Al-Quranul Karim dan hadis Rasulullah SAW, daripada benda-benda yang sekecil-kecilnya sampailah benda yang sebesar-besar, semua ada tata cara Islam, kaedah Islam. Itu yang dinamakan syariat Islam. Supaya kita ramai-ramai dah tahu dah lah. Kalau ikut kita kan, nak menguat bukan boleh reka. Dia main nak menguat, dia menguat. Nak menguat pun Islam ajak tata cara menguat. Apa benar? Macam kita kata nak buang hadas kecil ke hadas besar, ikut kita lah. Nak masuk tandas, hang larat nak menyelok, hang larat berlari, hang larat nak duduk. Tapi Islam ajak buat tata cara masuk tandas, keluar tandas. Hak apa lagi nak kira? Makan minum, Islam ajak tata cara dia. Daripada sebesar-besar perkara sampai sekecil-kecil dalam bab makan minum. Mana ada hak lain dah. Yang kita boleh kemukakan satu tata cara yang give up, yang Islam punya, hak ni lebih baik. Mana dah? Ni tuan-tuan. Tu kalau kita sembang cara mudah kita lah. Tapi fakta-faktanya jelaslah. Satu persatu dalam hadis Rasulullah SAW, dan satu persatu daripada Al-Quranul Karim, yang induknya di Rasulullah SAW buat satu-satu. Kalau kita Allah duk kira apa Ustaz, nak makan ikut dia ada suat ke mana, tak. Islam berkira nak makan tangan kanan ke tangan kiri. Itu kalau kita sembang biasa cara kampung, tengok budak tu pegang nasi tangan kiri, mak ayah dia pun pegang tangan, ni guna tangan ni, pegang ajak awal. Habis tidak pasal apa, nak makan sapu lah. Ni tuan-tuan, nak ubuh dalam daun pisang, nak kara pederas lagu tu pulut. Tak, tapi tata cara Islam yang Rasulullah gambarkan, 3 jari maknanya kecilkan. Rasulullah ada hadis Rasulullah, hadis sahih, kecilkan suapan. Tu lebih Allah. Ni tak terus kepal pun. Ikutlah nak kepal tarah nak. Kalau ikut nak makan peduli apa? Ni tuan-tuan. Sampai itu pun termasuk dalam tata cara hidup. Yang nak makan minum kencing berak mudah begitu, tidak bangun pun ada tata cara hidup dalam Islam. Lebih lagi lah kepada perkara-perkara yang besar, kepada kehidupan berkeluarga, kepada tata cara hidup kehidupan bermasyarakat, tata cara hidup bernegara. Lepas tu musuh masuk, dia kata kalau guna tata cara hidup ni, orang kata apa, kita memperalatkan agama, menggunakan agama. Allah Akbar. Tu tok lebay masjid tu kena ni, lebay ni bukan reti apa, dia mengguna agama. Habis tu, ini tata cara bukan duk guna saja, nak duk pergunakan seperti mana bahasa biasa, tak betul. Main-main mama apa Islam suruh kita guna agama. Al-Quran turun tu tadi untuk suruh guna Al-Quran, bukan suruh taruh. Allah. Minta maaf sikit tuan-tuan, kadang-kadang dia main tu sebab kita duk baca benda-benda ni nampak panas juga. Panas ni pasal apa? Pasal lama dah pengorbanan para ulama dalam negara ni menyampaikan ilmu. Tok-tok guru kita ni dulu ni, rupa-rupanya ada lagi generasi ni yang begitu jahil sekali. Begitu jahil sampai ni. Teringat balik zaman pok-pok munafik zaman Rasulullah dulu ni, duk lawan Nabi pasal tak mau bagi Nabi guna Islam. Tak mau bagi Nabi guna Islam.
Nabi ditawarkan kerajaan di Mekah. Bukan takat nak tawaran jadi Perdana Menteri, ya kerajaan tu sendiri. Muhammad nak apa? Nak kerajaan, kami nak bagi kerajaan, tak kerja tampuk tangan pun. Tu. Kamu nak harta benar, kami nak bagi harta benar. Kepada Rasulullah, tawaran kepada Nabi SAW. Tapi berasaskan kepada kehendak Allah tadi. Bercanggah dengan kehendak Islam, tata cara Islam. Hak itulah yang hadis kita baca, hadis sahih riwayat Abi Hurairah, di mana Rasulullah bersabda balas balik, law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari an atruka hadzal amr ma taraktu. Hadis atau kama panjang lagi hadis ni. Antara lain Rasulullah jawab balik, jangan kata kamu nak bagi kerajaan, kamu nak bagi harta benda, nak bagi pangkat kat aku, nak suruh aku tinggal peranan Islam ini sendiri, tanggungjawab Islam ini sendiri, sama sekali aku tak akan buat. Sehingga kan kalau kamu ibarat cakap, kalau kamu nak letakkan matahari di riba kananku, kamu nak letakkan bulan di riba kiriku, aku tak terima, kerana nak kena tinggal Islam dah. Tu Rasulullah sikap itu. Sikap kita kalau kita bertegas pula sekarang ni, dia memperalatkan agama. Ini siapa tuan-tuan? Ini lidah-lidah musuh yang dijelmakan kepada orang Islam sendiri. Setelah orang Islam cakap macam tu. Ni. Suruh orang Islam sendiri cakap dulu. Sebab kalau mereka sendiri cakap, orang tahu dah hantar Islam. Tu yang tuan-tuan, yang kita tengok dalam firman Allah dalam surah Al-Imran ayat yang ke-85. Kalau ikut catatan di sini, saya pun tak dan rojak tadi Al-Quran, tapi kalau tuan-tuan rojak balik dalam ayat ni tadi, wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maknanya kalau siapa mencari selain daripada Islam, maka Allah tak terima, dan dia iaitu orang tu di akhirat besok adalah tergolong daripada orang-orang yang rugi. Tidak ada siapa pun kita di dunia ni sebagai seorang Islam Muslim nak rugi di dunia dan rugi di akhirat. Kadang-kadang kita rugi di dunia yang Allah bagi, memanglah rugi di dunia, tapi kita di akhirat kita tak nak rugi. Biar rugi di dunia, tapi jangan rugi di akhirat. Yang kita tak maunya ialah di dunia ni papa kedana, di akhirat pun papa kedana rugi. Wal'iyadzubillah. Sebab apa? Sebab akhirat ni alam yang kekal abadi. Macam kita ramai ni banyak kita rugi di dunia, duit pun tak apa ada tahu mana. Orang kata apa? Keselesaan, kesenangan kita pun terbatas. Tambahlah daripada orang bak harga telok ni. Kok nu telok hak yang nu telok, daripada telok tak ada, sebab tu kami penat harga telok tak ada. Hak tak ada telok tu, orang yang duk cakap tu tak ada telok. Hak telok kok pasaran tu ada, sampai depa boleh ekspor ke Singapura. Dia berapa tan, berapa banyak depa ekspor ke China. Hak tu depa sorok pasal apa? Nak isi temolok. Hak tu hak yang kawan duk cakap rayuh tu tak ada telok tu sebenarnya dia yang tak ada telok. Ni sembang. Ni payah. Wallahualam. Nak sembang lebih ke pun, tengok tuan-tuan penguasa macam nak marah tu, kita jadilah dulu. Tapi itulah, punya nak tipu pasal apa? Tipu. Penipuan tu mengautkan keuntungan, maka dia lakukan tipu pasal apa? Pasal dia dah berasa dia akhirat besok dia tergolong juga daripada orang-orang yang sedang lenang. Jangan tu, Allah kata dah, kalau kamu tinggal tata cara hidup kamu dengan Islam, maka akhirat besok kamu akan tergolong daripada orang yang rugi selama-lamanya. Hak ni bukan kata-kata Imam Syafi'i, hak ni bukan kata-kata ulama, hak ni bukan kata-kata tok guru tu, ni firman Allah. Kata-kata ulama dia pun kata Allah dah peralatkan ulama Allah ni tak boleh pakai kok ni, macam ni firman Allah. Hak yang suruh pakai ulama tu pun bukan ulama kata.
Ni tuan kita duk kata tok guru tu habaq ni tok guru habaq ni kita pun patuh kat tok guru, kat orang lain tak. Oh dia ni hanya fanatik tok guru. Dah. Kita patuh kat tok guru tu, kita terima apa yang dibawa oleh para ulama tu sendiri pun perintah Allah. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala menekankan al ulama warasatul anbiya. Ni duk baca Quran ayat ni pitau tahu dah. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Apa salah nabi tak ada dah. Nabi tak ada dah. Jadi yang pewaris pada nabi itu ialah ulama. Sebab tu kita pakai ulama. Sebab dia pewaris nabi. Kita tak mau jadi pewaris orang lain. Nak jadi pewaris nabi. Kita tak mau jadi pewaris Ataturk ataupun pewaris mana-mana pendiayah orang kata apa sekular di dunia hari ni. Sebab tu kita nak pakai ulama. Ni dia tojoh pakai orang kata apa tak usah ikut ulama, tak usah ikut tok guru, tak usah ikut para ulama ni. Alim ulama ni pun kelentongnya. Tu ni dunia lah ada. Dan sehubungan dengan itu juga firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam suratul Maidah ayat yang ke-3 ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Kita boleh rujuk Al-Quran suratul Maidah ayat yang ke-3. Ayat tu tadi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu dan aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu dan aku telah redakan Islam itu agama untuk kamu. Itu kata Allah. Masa ayat ni diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, al-yawma akmaltu lakum dinakum ni, orang yang paling rasa seronok ialah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dia seronok, gembira sungguh Sayyidina Umar. Pasal Allah dah tegaskan dah sempurna dah agama kamu dah. Akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah, dan Islam itulah agama yang aku redha. Sayyidina Umar seronok, gembira, bercahaya di muka dia. Pasal apa? Kerana Sayyidina Umar kata menunjukkan bahawa yang kita duk berjihad, yang kita duk berjuang selama ni telah pun tercapai. Sebab itu maknanya Allah kata aku dah redha agama ni ialah Islam. Yang kita duk puluh selama ni, kita tahulah baca dalam sirah Sayyidina bagaimana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia adalah di antara yang kalau kita boleh guna pinjam sekejap bahasa jagoh paling panglima paling hebat lah antaranya, yang memperjuangkan Islam ini sendiri sehingga diterima dalam masyarakat dan berjaya dalam masyarakat. Sebab tu dia seronok. Tapi siapa yang sedih? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq apabila dalam bahasa kata turunnya ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni sedih. Kalau dalam bahasa kita cakap orang kata apa, menitik air mata dah. Sehingga kan para sahabat lain bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, kenapa kamu sedih wahai Abu Bakar? Kita dah sempurna dah, kita dah titik peluh kita lah ni sampai ada yang syahid, ada yang apa kok ni pengorbanan dah kita berjaya. Sayyidina Abu Bakar kata, inilah apabila ayat ni turun menunjukkan tak lama dah Rasulullah nak wafat. Tu Sayyidina Abu Bakar, dia nampak kok tu. Sayyidina Umar nampak kok ni, dia nampak kok tu. Ni tak lama dah Rasulullah SAW nak wafat. Sebab tu aku sedih. Tu. Ni hak ni tuan-tuan, kalau kita buka kitab-kitab tafsir dalam membicarakan bab sababun nuzul ayat, dia ada benar. Termasuklah tafsir Ibnu Katsir ke, tafsir Al-Fakhrur Razi ke sebagainya. Ada penjelasan sababun nuzul. Jadi apabila begitu tuan-tuan, apa yang disebutkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ni, kalau tak silap ingat saya lah dalam
dalam tafsir sabab nuzul ayat ni tadi, selang dalam lebih kurang 4 hari Rasulullah pun wafat. Allah Subhanahu Wa Taala beri rasa kepada Sayyidina Abu Bakar bahawa Rasulullah SAW akan wafat. Maklumlah Sayyidina Abu Bakar ni orang tua, orang tua daripada kalangan sahabat, pak mentua Nabi pula tu. Ada rasa Rasulullah nak wafat, duduk tak silapnya 4 hari lagu tu lah, maka Rasulullah pun wafatlah setelah turun ayat kita baca malam ni, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu, dan aku telah redakan Islam itu agama untuk kamu. Dengan ayat-ayat ilahi yang benar ini, tahulah seseorang Muslim itu, kata Syekh kita, bahawa semua agama yang wujud sebelum Islam telah dibatal dan dimansuhkan oleh Islam. Tak kira lah agama apa-apa, nak kata agama Nasrani ke, agama Majusi ke, agama apa-apa sebelum tu, telah dibatalkan dan dimansuhkan oleh Islam. Hanya Islam sahaja diakui oleh Allah bagi menjadi agama bagi sekalian manusia. Allah tidak akan menerima dari seseorang manusia agama yang lain daripada Islam. Juga Allah tidak akan meredai syariat selain daripada syariat Islam. Allah tak reda syariat selain daripada syariat Islam. Inilah yang kita kena ukur dengan iman kita masing-masing. Kalau kita masih dok reda dengan syariat, makna dengan peraturan tata cara hidup selain daripada peraturan dan tata cara hidup Islam tu, bermakna kita berada dalam keadaan diri kita yang tidak diredai oleh Allah. Wal'iyadzubillah. Dalam apa juga bentuk kita reda, dalam kita tolak peraturan Islam, kita nak peraturan lain, bermakna kita reda diri kita duduk dalam perkara yang Allah tak reda. Inilah sebenarnya kepada orang Islam. Orang bukan Islam, dia janganlah apabila mesej ni disampaikan kepada orang Islam, dia jangan dok kata Islam tu ekstrim. Pasal apa? Tak tahu hang kafir. Ni apabila kita kata orang yang tak patuh ni, orang yang tak ikut ni, orang yang ni maknanya sebagai kufur kepada Allah, orang kata kita ekstrim lah. Mana boleh Allah sendiri mengatakan itu kufur? Kita kata kufur patuh padakah apa yang ditentukan oleh Allah? Mana boleh kita yang orang Islam yang ikut yang dikufurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tu mengatakan kita pelampau? Sikap kita yang kita bina ialah sesuai dengan kepatuhan kita kepada Allah. Kenapa? Kerana kita orang Islam. Kerana kita mengaku diri kita Islam. Bukan kata kita nak duduk Muslim, nak duduk lawan. Hak yang mungkin jadi ekstrim ni ialah apabila berasaskan kepada kaum. Ni Cina, ni India, ni Siam, ni Melayu, ni apa lagi. Hak tu tak boleh, betul lah, tak boleh. Pasal waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hak tu Al-Quran. Kami jadikan kepada kamu ni berbagai kaum, berbagai puak. Pasal apa? Supaya dapat kamu mengenali antara satu sama lain. Di dunia hari ni, tuan-tuan, ada banyak mana. Wallahualam. Kita kalau duk cakap bab dunia ni berasa jadi berasa jauh sangat. Ni tuan-tuan hak biasa duduk di Sabah ni pun, tuan-tuan, berapa suku kaum Sabah? Bahasa kebangsaan tu bahasa resminya. Tapi hak ni orang Murut cakap, ni orang dusun cakap, ni orang bahasa orang sungai, ni hak orang bahasa orang Kadazan ni. Berapa banyak lah. Tak larat nak hafal. Tuan-tuan. Tak larat nak hafal. Kita katakan daripada Al-Ustaz Penang, kita kata naik flight atau naik kapal terbang, nak pergi kepada apa? Nak pergi ke Johor ke nak pergi Kota Kinabalu. Boleh jadi orang Sarawak dia kata naik belon. Mai kok ni kita kata belon, hak budak dok beli ciuk. Mai kok no. Kita duduk Kota Kinabalu, kita tanya depa mai pada Kenori, kita tanya makan apa? Makan daging apa?
Dia kata kami sembelih sapi. Kita duk cangak, ada sapi tu kat Sabah. Rupanya sapi tu kebau. Jenuh tuan-tuan. Tapi waja'alnakum syu'uban wa qabali ila li ta'arafu, firman Allah tadi, supaya kita dapat mengenali budaya dia, bahasa dia, cakapan dia, kok ni, hak tu Allah kendaki. Lagi banyak bahasa yang kita boleh, lagi baik di sisi Islam. Tuan-tuan. Ni kalau Cina pun ada bahasa Mandarin, ada yang macam-macam lagi bahasa. Saya pun tak ingat. Kalau tuan-tuan pergi ke Beijing, orang guna bahasa ni. Mungkin Mandarin banyak di Beijing, tapi kalau kita pergi ke arah lain, seluas-luas negara Cina, berapa puluh, berapa ratus bahasa dia. Pergi ke Indonesia pun kita pening lah. Berapa banyak bahasa Indonesia. Orang Sumatera bercakap macam ni, orang Jawa bercakap macam ni, orang Aceh begini. Tuan-tuan, Islam bukan masalah sekat hak tu. Bangsa memang Tuhan bagi jadi supaya kamu dapat mengenali. Tapi tentang fiqh yang akidah hak tu tak boleh tolak ansur. Tak boleh tolak ansur. Al-Quran pun meletak tiga jenis yang manusia dalam bab akidah. Ada 3 yang tak lebih. Pertama, orang mukmin. Yang kedua, orang kafir. Yang ketiga, munafik. 3 tu. Mana ada lebih pada 3 ni? Al-Quran letak 3 tu. Sama ada mukminin, sama ada munafiqin, ataupun sama ada kafirin. Tu kita nak baca Quran pun tuan-tuan, ada suratul mukminun, ada suratul munafiqun, ada surah al-kafirun. 3 tu. Al-Quran letakkan 3 tu. 3 jenis ni saja yang namanya. Saya minta maaf tu terlajak tu. Tadi tengok baca di sini kita 8.24 kan. Tulis di sini ni apa ni, bila masuk waktu isyak beri laluan untuk azan. Tak tahulah. Tu dah. Mereka tak minta laluan pun kita tak perasan pun. Tak apalah tuan-tuan, dalam 4-5 minit ni kita nak habis muka surat ni je. Melawak tu melawak lah. Jadi bertolak daripada sinilah penjelasan Syekh Abi Bakr Al-Jazairi ini, seorang Muslim memandang ni tadi tak habis paragraf tu. Dengan ayat-ayat ilahi yang benar ini, tahulah seseorang Muslim bahawa semua agama yang wujud sebelum Islam telah dibatal dan dimasukkan oleh Islam. Hanya Islam sahaja diakui oleh Allah bagi menjadi agama bagi sekalian manusia. Allah tidak akan menerima dari seseorang manusia agama yang lain daripada Islam. Juga Allah tidak akan meredai syariat lain daripada syariat Islam. Allah tak reda. Nak pakai sistem tu, sistem ni, tata cara itu, tata cara ini dalam kehidupan, sesebuah kehidupan manusia itu, Allah tak reda. Selain daripada syariat Allah, iaitu tata cara yang ditentukan oleh Allah, iaitu tata cara Islam, syariat Islam. Bertolak dari sinilah seseorang Muslim memandang bahawa tiap-tiap orang yang tidak menganut Islam adalah kafir. Yang kita duk cakap orang tu kafir, hak ni kafir apa semua ni, bukan kita yang kata, Allah jelas. Pasal apa kafir? Pasal kamu tak ikut tata cara Islam, kamu tak bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hak yang kata kita manusia hamba Allah biasa yang cakap, tapi asalnya itu ialah Allah. Ni duk kafir orang tu, kafir orang ni kafir, kena marah kat Tuhan lah. Hang apa? Kena marah kepada Allah lah. Dah lengkap tubuh badan dia, kelakuan dia sebagai kufur, maka kufurlah dia. Tak boleh kita kata orang tu langgar syariat Allah, langgar peraturan Allah, ketauhidan dia kepada Allah. Nak kata dia mukmin, muslimin, tak betul. Pasal bercanggah dengan Al-Quran. Hang mukmin sungguh, hang muslim sungguh ni, mai Jumaat pun tak biasa. Mana boleh, tak betul. Hang walaupun hang jumpa batu besar sana, hang pergi boh cat, hang lomok emas, hang pergi duk sembah dia, hang orang Islam semua,
Tak betul. Boleh lah. Allah dia ni. Wah ni tuan-tuan. Benar-benar yang macam ni. Hendaklah mengikut adab-adab di mana dengan sebab itu setiap orang Muslim hendaklah mengikut adab-adab yang dijelaskan satu persatunya dalam kitab kita ni, tuan-tuan, yang kita akan panjangkan kita nak baca ni, tuan-tuan. Oleh kerana masa terhad, jadi kita setakat itulah dulu insya-Allah. Tapi ke depan ni, tuan-tuan, saya akan bawa lagi perkara pertama sekali oleh sahibus samahah Profesor Dr. Abdul Wadud Syalabi ni, yang tekankan lebih panjang ni. Tapi hak ni dalam bahasa Arab lah, tuan-tuan. Cuma saya duk belek-belek tadi ni, teringat buku dia ni, saya ambil bawa untuk kok-kok kaludan. Profesor Dr. Abdul Wadud Syalabi ni ialah alhamdulillah lah, saya dulu saya dan mengaji kat dia berdepan dalam kuliah pengajian dia di masa di Azhar di Masjid. Salah seorang pensyarah saya Dr. Abdul Wadud Syalabi lah. Ni. Waktu saya pun tak tahu sama ada dia masih ada lagi atau tidak lah ni. Jadi dalam buku ni Dr. Abdul Wadud Syalabi, dia ada kat saya ni, dia mendedahkan limaza yakhafun al-Islam. Pasal apa? Mereka takut kepada Islam. Jadi dia hurai satu-satu. Maknanya tidak ada menepati dengan kedudukan sebenarnya Islam itu ditakuti. Beberapa perkara banyak dijelaskan di sini dengan pengalaman Dr. Abdul Wadud Syalabi dan dengan pertemuan dia dengan padri-padri terkemuka dan sebagainya lah. Tapi hak tu orang kata apa, panjang dia, tapi kita nak petik poin-poin dia yang besar di sini, insya-Allah atau pada jadual yang akan datang. Jadi nampak malam ni setakat itu dulu, insya-Allah. Perkara yang pertama, yang kedua dan selanjutnya lah yang didedahkan oleh Syekh Abi Bakr Al-Jazairi ni untuk kita ikuti pada jadual selanjutnya selagi mana diberi kesempatan dan peluang kepada kita dalam pertemuan yang kita harapkan rahmat dan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala di masjid kita ini, insya-Allah. Jadi saya minta maaf banyak-banyak kalau ada tersalah-tersilap. InsyaAllah mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meneruskan program kita ini. Manalah tahu tuan-tuan, dia keluar mai arahan pula, tak boleh pula kuliah ke mana. Macam di Pulau Pinang dengan Selangor dah ni, memang tak boleh lah kuliah-kuliah kat masjid. Allah. Tengok tuan-tuan, mereka seronok masyarakat ni jadi jahil daripada jadi ni. Ni benda ni kewajipan kita nak kena jaga ni. Nak buat kerja apa-apa jangan stop benda-benda tu ni. Sebab ni hak ni perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balighu anni walau ayah ni tu. Walaupun tu imam masjid kata naik membar hari Jumaat, bukan saja-saja kerana masalah khutbah Jumaat, tapi dengan secara tidak langsung dia mengisi kehendak balighu anni walau ayah. Hendaklah kamu sampaikan kepada orang ramai itu perkara yang telah aku putuskan, yang kata Rasulullah, yang daripada aku, walaupun hanya satu patah. Tu kewajipan, itu amanah. Ni orang nak sekat dah amanah Rasulullah pun tak boleh sampai. Tuan-tuan, saya minta maaf lah kalau saya sebut, tuan pun tengok keputusan kebelakangan ni oleh pihak yang bertanggungjawab, sekat dah. Profesor Dr. Ridwan T pun tak boleh keluar TV. Ni kalau bahasa saya, tuan-tuan, ni orang gila. Dia stop ke ni? Dr. Ridwan T ni, dia Chinese Muslim. Maknanya sampai hari ini sebahagian daripada keluarganya still non-Muslim. Alhamdulillah dia Tuhan bagi hidayah kat dia apa semua. Saya nak kata kenal sangat tu tak lah, tapi masa zaman forum perdana dulu, kerap lah saya dengan Dr. Ridwan T ni, kita bersembang hati ke hati berdepan kok mana kok ni. Sampailah ada di antara keluarga dia yang non-Muslim, tapi Tuhan bagi hidayah kat dia dengan kepintaran dia,
dengan keketurunan dia boleh belajar. Bukan belajar orang tercerah. Salah satu tempat dia menerima pelajaran ialah di Universiti Kebangsaan Malaysia Fakulti Islam tu. Salah seorang tok guru dia ialah Datuk Allahyarham Datuk Dr. Harundin. Tu banyak lagi dia pensyarah-pensyarah dia situ, dia cari ilmu Islam. Tuan-tuan. Tapi oleh kerana dia menerima amanah, terima amanah pengajian Islam itulah yang dia nak sampai sekarang orang stop dia. Pendakwah yang ditahan. Konsert boleh. Allah. Ni lagu mana ni tuan-tuan? Kedudukan. Padahal kita kena sanjung dia pertama sekali di atas kedudukan biasa kerana kemampuan dia menyampaikan dakwah, dan dia pula pun diambil sebagai profesor dia di Universiti Kolej Sultan Zainal Abidin Kuala Terengganu. Bukan senang tuan-tuan faham, nak dapat profesor ni bukan mudah. Nak pergi kat Profesor Madya pun hang kelusa apa. Jadi boleh pergi Profesor Madya tapi pergi profesor penuh pula, dan dengan ketekunan dia menyampai apa yang dia pelajari sebagai amanah Allah kepada dia tuan-tuan. Dan pula dia menjadi model kepada orang-orang lain yang nak menunjukkan bahawa Islam ni bukan ada satu diskriminasi. Tuan-tuan, ini sampai tapi dah sekat dah. Kita takut esok ni apa tu? Nama apa tu yang jadi sekarang ni jadi naik chancellor ke apa tu? Allah yang India tu apa Allah? Lupa saya. Yang akhir sekali dia menyambung pelajaran di Jordan. Ada banyak lagi lah, mungkin tuan-tuan lagi banyak kenal. Tapi lah ada space. Nak tunjuk hebat dengan kita, hebat tak tentu lah. Hebatlah orang Islam. Hang tunggu lah hari tu lah. Bala tuan-tuan, bala Allah bukan supaya kita tampak orang pak, kita tampak orang pak tampak kita balik, dia bukan lagu tu. Bala Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan pertama sekali akan turun ke atas diri orang yang merosakkan Islam tu sendiri sikit sebanyak tu. Wallahu a'lam. Hak ni ialah kita sembang ni pasal apa? Pasal orang dah ada mula stop ruang-ruang dakwah ni tu. Ramai lagi di negara kita ni yang non Malay tapi dia cukup sakafah Islamiah dia, knowledge Islam dia begitu hebat, begitu dalam, dia memikul tanggungjawab untuk menyampaikan. Tu kita amat menyanjungi semua ni tadi yang kita hargai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada mereka dalam menghadapi ujian-ujian Allah Subhanahu Wa Taala yang seumpama ini. Nak berhenti dah, dia jadi 10 minit tambah. Ni kata payah. Pak Bakar pun dah mengelisah dah. Lepas pada ni insya-Allah tuan-tuan kita jumpa balik tahun depan lah, no? Jumpa balik tahun depan lah. Dan kuliah kita malam ni kalau ikut jadual tu ialah yang terakhir untuk tahun 2022 lah. Dan kita jumpa balik dalam jadual tahun depan insya-Allah. Mudah-mudahan Allah bagi kat kita semua panjang umur, sihat walafiat, aman damai untuk kita meneruskan kewajipan dan amanah untuk kita bersama ni, untuk supaya orang kata kita dapat menunaikan dengan sebaik mungkin. Dan juga nak maklumkan bahawa yang tuan-tuan benar-benar yang selalu tuan-tuan berhajat tu, walaupun malam ni tak berapa ramai sangat orang sebenarnya, tapi yang masih berhajat madu lebah apa semua tu saya bawa lah malam ni. Boleh tengoklah kat bonet kereta sambil-sambil nak balik tu. Dan hak ni saya munafaatkan jariah tuan-tuan, walaupun tuan-tuan beli walaupun RM1, RM2, tapi jariah dia itu adalah saya gunakan untuk menyiapkan asrama pelajar-pelajar perempuan di Ma'had Tarbiyah Haraki di Kuala Ketil ni tuan-tuan, di mana tuan-tuan sedia maklum. Kita bajet kita buat 2 tingkat tu, satu tingkat untuk tempat penginapan mereka, tingkat bawah tu untuk penggunaan mereka dalam tuition mereka apa sebagainya.
untuk pelajar perempuan. Pelajar lelaki ni alhamdulillah lah boleh gagah-gagah lah. Perempuan ni kita, tuan-tuan perempuan takkan nak duduk dekat-dekat, kita kena adalah sikit khusus untuk wanita, anak-anak perempuan. Kos bajet kitanya 300,000 oleh pihak kontraktor tu, dan dia buat separuh, jadi 200,000 tu kita boleh bayar, tinggal lagi tergantung 100,000. Jadi 100,000 ni lah kita duk uruskan dengan para jamaah masyarakat Islam yang ingin berwakaf, berjariah ataupun yang ingin bagi zakat dan sebagainya. Saya berhubung dengan pihak Jabatan Zakat Negeri Kedah Darul Aman, dan Jabatan Zakat ni selain daripada dia peruntukkan sikit sebanyak yang termampu, maka dia juga telah melantik kita ni sebagai amil atas nama sekolah tu sebagai amil. Jadi dia ada persen dia lah orang bayar zakat kat kita ni, maknanya automatically dia bagi satu kenyataan lah ni pada orang-orang yang berniaga, yang apa sebagainya, yang bagi zakat. Makna dia buat perakuan di atas nama resmi Jabatan Zakat Negeri Kedah untuk orang tu dapat pengecualian cukai pendapatan di atas jumlah yang dia sumbang. Untuk maklumat tuan-tuan lah, kalau ada sahabat-sahabat ke siapa kawan-kawan ke yang mungkin tak hati pemalam ni, tapi maklumat tu boleh tuan-tuan dapat, insya-Allah. Mudah-mudahan usaha ni berhasil lah, pasal kita sayang kepada generasi anak-anak kita ke depan. Takat termampu kita, walaupun tak tahu mana, kita nak bagilah juga ke depan ni pendidikan Islam dan pengetahuan Islam, supaya dapat dipergunakan untuk berhadapan dengan kehidupan mereka akan datang ni. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min ta'amin la yurzaq. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله.